Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail. Berita IKIM edisi jam 10 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mendapat suntikan semangat dalam memerangi penularan pandemik COVID-19 apabila 95 buah hospital swasta bersetuju untuk membantu kerajaan dalam merawat pesakit COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata sesi libat urus antara kedua-dua pihak itu adalah satu perkembangan baik yang melibatkan pertukaran dan perkongsian tenaga pakar termasuk aset yang ada ketika negara berusaha keras melandaikan lengkuk pandemik tersebut. Katanya dalam satu taklimat media darurat COVID-19 bersama KKM secara maya semalam. Ditanya sama ada ordinan darurat yang sedang dilaksanakan kerajaan ketika ini membantu KKM dalam mengurangkan peningkatan kes COVID-19. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata ia sangat berguna dalam membentuk kerjasama dengan hospital swasta khasnya apabila ada kes-kes kecemasan. Pelaksanaan solat Jumaat di Masjid Negeri Bandar Jajahan dan Mukim di Kelantan dibenarkan mulai Jumaat ini dengan maksimum 50 jemaah sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 4 Februari depan. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK yang juga Tengku Temenggung Kelantan Tengku Tan Sri Muhammad Ridham Tengku Abdul Aziz berkata bagi solat fardu di Masjid Negeri Bandar Jajahan dan Mukim dibenarkan tidak melebihi jumlah 12 orang jemaah termasuk imam tua, imam muda, bilal, siak dan ahli jawatan kuasa sahaja. Katanya bagi solat fardu di surau dan musala dibenarkan hanya 5 orang ahli jemaah sahaja termasuk imam, bilal dan ahli jemaah yang terpilih. Pelaksanaan ini turut mendapat perkenan daripada Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima sebagai Ketua Agama Islam sebagaimana peruntukan perkara 6/1 Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan, kata beliau dalam kenyataan semalam. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 15 Januari 1967, Operasi Belas Kasihan dilancarkan di Perak. Operasi ini merupakan kempen memungut derma bagi membantu lebih 50,000 orang penduduk yang terlibat dalam malapetaka banjir yang melanda negeri Perak. Banjir besar yang melanda negeri Perak ini telah menenggelamkan pekan-pekan dan sekitar kawasan luar bandar di sepanjang Sungai Perak dari daerah Ulu Perak hingga ke Teluk Anson. Bagi melaksanakan operasi ini, sebuah jawatan kuasa yang terdiri daripada 30 orang dari semua kaum dan Dewan Perniagaan telah dibentuk dalam satu mesyuarat khas di Dewan Mesyuarat Negeri. Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Perak, Raja Mokhtar bin Raja Yaakob yang mewakili Menteri Besar Datuk Ahmad bin Said. Pelancaran operasi belas kasihan ini sedikit sebanyak mampu mengurangkan masalah penduduk yang mengalami kerugian dan kehilangan harta benda. Pekan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها
Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana jua anda berada saat ini. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita sekali lagi untuk bersama-sama di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia menerusi Aspirasi 10.1 bertemakan saya Nur Hayati Paradi. Dan alhamdulillah, hari ini penuh inspirasi sebenarnya menjalani kehidupan dengan kita dengarkan tadi dalam warna pagi bersama dengan Sufian dan juga Hazwan. Terima kasih pada mereka berdua dan juga terima kasih untuk perkongsian-perkongsian yang telah mereka sediakan untuk semua sahabat pendengar. Masya Allah, alhamdulillah. Dan hari ini bersama dengan Yati, kejap lagi kita bakal mulakan perkongsian di aspirasi. Kita ada syariah dan perundangan. Sekali lagi kita akan bawakan Encik Muhammad Nur Omar, Fellow di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menarik hari ini nak cerita tentang undang-undang dan mahkamah syariah ketika darurat. Dan insya-Allah menarik juga untuk bakal dikongsikan bersama dengan rakan pendengar berkenaan dengan pindaan undang-undang RUU 355. Ada tamu khas bakal kita jemput sekali untuk sama-sama membicarakan tentang ini. Kita ada insya-Allah akan kita hubungi Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, untuk sama-sama kita dengarkan kupasannya berkenaan dengan pindaan RUU 355. Semua ini bakal kita kupaskan, kita kongsikan nanti menerusi syariah dan perundangan. Saat ini jom kita dengarkan terlebih dahulu daripada Six Sense menerusi perkongsian Cintaku Padamu Seluas Angkasa. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemakan saya Nur Hayati Paradi. Allah
Ni campur ni, campur ni, campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Sardin paket keluaran di Era. Wah, cantiknya. Kecoh ahli aku. Kau tak tahu ke? Inilah sardin viral. Satu-satunya sardin paket. Hijau ni tomato, merah ni cili. Lazat dan mudah koyak dan makan. Cuba bau. Sedapnya. Sardin viral ni produk Melayu kita tahu. Pasti halal. Oh, ya ke? Kat mana nak cari sardin viral ni? Kat pasar raya atau kedai-kedai ada. Tak pun kau beli je atas talian. Kau like page FB Sardin Viral. Atau hubungi nombor 06-799-6007. Sardin Viral. Sedapnya. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Apa itu daging kultur? Buku baru terbitan IKIM bertajuk Daging Kultur, Konsep Sejarah dan Hukum Islam telah menghuraikan tentang teknologi terkini dalam industri pemakanan iaitu penghasilan daging yang bukan dengan cara penternakan haiwan tetapi dalam penghasilan dalam makmal. Buku ini amat sesuai untuk segenap lapisan masyarakat yang berminat dengan teknologi dalam industri pemakanan, tidak kira dari pelajar sekolah dan mahasiswa universiti hingga penggiat industri pemakanan sendiri yang sudah terlibat secara langsung dalam industri ini. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 6204-6388. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pertama di Aspirasi edisi Selasa. Kita ada syariah dan perundangan untuk bersama dengan kita semua dan Alhamdulillah telah pun bersedia. Di hujung talian saat ini kita ada Encik Muhammad Nur Omar, Fellow di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Senyum je kat hujung sana kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baik-baik, Alhamdulillah bekerja dari rumah. Tapinya semuanya kena selesaikan kan. Masya Allah. Dan Alhamdulillah hari ini, minggu ni kita bawakan lagi tajuk-tajuk berkenaan dengan darurat dan sebagainya. Dan kali ini kita fokus tentang undang-undang dan mahkamah syariah ketika darurat. Dan awalan ini kita berikan sedikit mukadimah untuk rakan-rakan pendengar kita perkongsiannya. Silakan. Terima kasih Yati yang setia dikonti. Pendengar Radio IKIM yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita telah pun maklumkan berkenaan dengan tajuk ataupun tema perbincangan kita pada hari ini. Boleh dengar clear kan? Boleh. Boleh ya? Okey, saya harap semua pendengar Radio IKIM sihat walafiat.
dan sentiasa bahagia walaupun kita di dalam perintah darurat. Dan hari ini kita nak bincang sikit berkenaan dengan perkara ataupun melibatkan isu-isu yang berkait dengan undang-undang mahkamah supaya pendengar Radio IKIM dapat update ataupun kemaskini perkembangan terkini berkenaan dengan mahkamah syariah dan juga beberapa isu-isu berkaitan. Jadi topik ini dipilih untuk respon juga kepada PKP 1.0 yang mana melibatkan peningkatan kes perceraian semasa PKP 1.0 dan sekarang kita dalam PKP 2.0 yang mana kita jangkakan dalam keadaan PKP ini berbagai-bagai faktor yang boleh menyebabkan kes perceraian meningkat. Macam-macam lah faktor kalau kita tengok kan. Apalagi kalau kita lihat dalam statistik COVID sekarang di dunia pun meningkat sangat drastik. Dan PKP ni tiada pilihan, kita kena follow apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kalau statistik dunia ni kita tengok dah mengorak langkah ke 100 juta kes dan menimbulkan 2.14 juta kematian. Dan di Malaysia sendiri pun rekodnya tidaklah menarik dan merisaukan. Setiap hari kita tunggu kan Ketua Pengarah Kesihatan umum berapa kan. Dan kita sentiasa mencongak-congak dan sentiasa dengar pun kes-kes di sekitar di sekeliling kita. Jadi PKP 2.0 ini kita jangkakan perkara yang sama akan berlaku, termasuklah kes-kes yang melibatkan perbicaraan di mahkamah ataupun apa yang kita sebut berkait dengan perceraian, tuntutan, apa sajalah. Macam kalau melibatkan perceraian, dia akan melibatkan tuntutan, proses-proses prosiding di mahkamah. Yang mana kita tahu bila dalam keadaan PKP ini dan juga suasana ekonomi sekarang, kita lihat kecenderungan untuk berlaku perbelahan di dalam keluarga itu sangat tinggi kerana tekanan ataupun kita kata hilang punca pendapatan, masalah kewangan, masalah menganggur dan juga stres yang dihadapi. Yalah sekarang cikgu-cikgu pun stres juga nak buat kelas online kan. Jadi stres tu membuatkan kadang-kadang kita terlebih, temperature-nya terlebih kan. Dan juga masalah kewangan, impitan kewangan dan juga kita juga kemungkinan berhadapan dengan kemiskinan dalam tempoh tahun 2021 ni dijangkakan. Walaupun ada yang bersifat positif ke arah pemulihan, tetapi kita tidak dapat menafikan hakikat bahawa rantaian ekonomi kita sekarang ini dalam masalah supply chain kita tu ada menghadapi masalah, contohnya pertanian, mengalami peternakan dan sebagainya, sehingga melibatkan industri sendiri ada efek dengan suasana COVID terutamanya, dan sekatan-sekatan yang dibuat ini juga memberi implikasi kepada ekonomi. Jadi balik kepada isu kita berkenaan dengan peruntukan undang mahkamah, kita akan berhadapan dengan suasana di mana kes tu kalau tidak dijalankan, dilaksanakan perbicaraan, dia akan lagi berkumpul banyak. Jadi saya ingin mengemas kini sedikit berkenaan dengan perkembangan semasa. Pertama, kita jangkakan ada kemungkinan peningkatan kes-kes perceraian. Yang kedua, di atas sebab-sebab tadilah, faktor kewangan, ekonomi, faktor kurang komunikasi. Ialah perceraian itu berlaku, dia macam-macam sebab dia lah, macam-macam sebab dia. Kadang-kadang kita terlampau tumpu kepada device, peranti kita yang pintar yang membuatkan kita tak pintar, kan? Sampai kita tidak berkomunikasi dengan baik di dalam keluarga. Sebab kita peruntukkan masa banyak di dalam rumah. Kadang-kadang kita cemui tengok muka ni, tak ada apa-apa, duduk main game contohnya kan, kita jadi angin satu badan. Okey, perceraian ini kita jangkakan akan berlaku, akan meningkat. Dan kalau kita lihat kembali penekanan kepada struktur mahkamah ni,
sendiri pernah menekankan tentang efisiensi dan efektifness mahkamah syariah terutamanya untuk melaksanakan ataupun menjayakan kes-kes yang melibatkan isu rumah tangga dan juga undang-undang diri. Begitu juga kalau kita lihat di peringkat negeri-negeri sekarang, mereka cuba untuk melaksanakan pembicaraan penyelesaian kes melalui online yang diinisiatifkan oleh negeri-negeri di mahkamah syariah. Dan kalau kita lihat kes-kes yang dia bawa ke online ni melibatkan macam wakala, kedebit, majlis semua boleh buat melalui pendekatan online dan juga mengurusan kes-kes lain. Terbaru yang terkini, kita lihat bagaimana mahkamah pejabat Ketua Mendatang Mahkamah Persekutuan mengeluarkan tata cara operasi pencegahan wabak yang mana melibatkan Mahkamah Seluruh Malaysia SOP yang untuk melicinkan, untuk memastikan supaya perjalanan kes tidak ada question mark. Sebab bila kita sebut tentang hukum, undang-undang ni dia kena, hukum itu sendiri adil dan proses itu juga adil. Proses itu ada yang mengatakan bahawa pembicaraan secara online ini dia tak ada feel ataupun tak sampai ke peringkat kita kata secara terbuka. Jadi Ketua Hakim Negara Tun Tunku Maimun membuat sidang akhbar baru ni, buat declaration tentang SOP baru di mana semua prosiding kes jenayah termasuk kes kepentingan awam akan terus dijalankan di mahkamah terbuka di negeri yang terletak di bawah perintah kawalan pergerakan PKP berkuat kuasa 27 Januari. Dan antara kes jenayah yang akan diberi keutamaan ialah kes yang melibatkan kes bersalah kanak-kanak, kes melibatkan kepentingan awam, kes melibatkan jenayah rasuah komersial dan alam sekitar, dan termasuk juga kes keganasan rumah tangga. Ini pun salah satu yang kita bincangkan awal tadi berkenaan dengan isu perceraian dan juga keganasan rumah tangga bukan di bawah mahkamah syariah. Jadi kita lihat di mana pihak kerajaan strengthen dari segi struktur penghakiman, dari segi undang-undang walaupun dalam keadaan darurat. Jadi bagi pendengar Radio IKIP yang mendengar siaran ini mungkin boleh mengetahui lebih lanjut untuk merujuk ataupun memberi kalau ada kes apa-apa jangan rasa susah lah, mahkamah tutup lah. Pembicaraan terbuka akan dibuat di berkuasa 27 Januari untuk kes-kes jenayah lah, yang contohnya macam kes keganasan rumah tangga. Jadi itulah lebih kurang yang kita lihat bagaimana semasa darurat ni. Kes-kes masih bagi berjalan kan, maknanya esok lah bermula untuk kes secara terbuka untuk kes-kes jenayah. Semua perjalanan pertama berjalan seperti biasa. Kecuali bagi kes-kes yang telah dimaklumkan tadi berkenaan dengan pembicaraan online seperti ataupun penyelesaian kes secara online melibatkan suluh dan sebagainya. Masya Allah. Maksudnya mana-mana pun hari ini kita akan bincang sikit berkenaan dengan satu struktur pentadbiran mahkamah. Yang kedua tentang keadilan itu sendiri, konsep ataupun falsafah keadilan di dalam Islam. Kalau kita lihat apa yang telah berlaku sepanjang PKP sampailah sekarang, kita lihat bagaimana kesungguhan kerajaan untuk memastikan keadilan itu berlaku dalam kalangan rakyat. Termasuk juga dalam falsafah keadilan ini melibatkan undang-undang yang undang-undang ni dia ada hukuman yang berbentuk mendenda atau menghukum. Satu lagi falsafah undang-undang yang melibatkan dipanggil restore. Dia restore ataupun dia memulihkan bahasa kita lah kan. Jadi hukuman yang memulihkan. Inilah elemen yang kita nak bincang sikit, nanti akan dibincangkan oleh tetamu kita, jemputan khas kita minta berkenaan dengan peruntukan dalam enakmen undang-undang negeri
undang Islam syariah ni semua di negeri lah ya. Bagaimana sekarang ni dengan RUU 355 yang melibatkan peruntukan undang-undang yang bersifat pertama, dia sebenarnya kalau kita lihat secara overview lah, kita tengok bagaimana undang-undang syariah ni diasingkan dengan civil sejak zaman Inggeris dulu sehinggalah sekarang, dan agama diletak di bawah raja, dan raja di negeri masing-masing adalah ketua agama dan juga mereka yang mengeluarkan undang dan undang berada di bawah negeri masing-masing. Walaupun begitu, tetapi di Malaysia kita cuba untuk mengharmonikan. Tak naklah ada kes yang melibatkan penyalahgunaan bidang kuasa. Contohnya kes berlaku di tempat lain, dia pergi buat di tempat lain sebab dia tahu ada peruntukan, ada loophole, ada ruang dia boleh manipulate undang. Jadi ini juga diambil kira di dalam perbincangan insyaAllah nanti RUU. Tadi satu aspek berkenaan dengan kemungkinan peningkatan kes. Yang kedua berkenaan dengan falsafah hukum, iaitu hukum yang melibatkan bukan sekadar menghukum tetapi memulihkan. Juga yang ketiga melibatkan keseragaman dan pengharmonian antara negeri-negeri melibatkan undang-undang syariah. Inilah lebih kurang gambaran yang kita bincangkan pada hari ini. Dan kita akan dapat pandangan pakar berkenaan dengan apa yang berlaku dengan RUU. Kita pernah dengar dulu ada orang pergi bawa spanduk dan cerita tentang RUU macam-macam. Orang ni bercakap itu, ada yang bercakap mengkafirkan, orang ni cakap tak setuju dengan pindaannya. Dan benda ni sejak 2016 lagi berlaku sejarah RUU 355. Jadi hari ini saya beberapa hari ataupun minggu lepas kita dengar ada wakil kerajaan yang buat pernyataan berkenaan dengan perkembangan RUU 355. Jadi inilah masa untuk kita tahu di dalam syariah dan perundangan untuk tahu latest development berkenaan dengan RUU 355. Ya, insyaAllah. Ini yang masyarakat kena tahu. Masyarakat kena tahu, majoritinya dan terutama sekali umat Islam kena tahu tentang ini. InsyaAllah kejap lagi kita akan berciri khas ketika sekembalinya nanti kita akan bersama dengan yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, untuk sama-sama kupaskan berkenaan dengan RUU, bidang kuasa Mahkamah Syariah juga insyaAllah kita akan kongsikan, dan juga kita nak tahu juga implikasi klausul pindaan tersebut. Semua itu bakal kita kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda, jangan ke mana-mana yang sedang menyaksikan dan menonton di FB IKIM FM saat ini. Tekan butang share supaya masyarakat Islam celik perundangan. InsyaAllah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. You can say all you want, but I won't give in. You can call me what you want. I will never let go of my faith. In the face of all the struggles, in the face of all the hate, I will show you truth of what you misrepresent. Propageons-la paix sur ces terres. Entre nous, il n'y a pas de frontières. Et si tu ressens de la haine, alors suis-moi, viens, je t'emmène. Why can't we all be as one? Let's stay together, everyone. Let us celebrate our difference, respect and love for all. Let them see the beauty of our way of life. Malgré nos différences, nous sommes tous frères, loin de nos divergences. Ensemble en prière, mon frère, issus d'une seule famille, c'est Dieu qui nous rassemble. On est tous descendants des Védadans. Sibar Islam seluruh dunia, semai kasih cinta sejahtera. Luas ilmu Tuhan hamparkan, bukalah hati dan terimalah pandangan. Why can't we all be as one? Let's stay together, everyone. Meraihkan perbezaan, memakan sayang semuanya, pamit keindahan
perfect and not for wrong. Let them see the beauty of our way of life. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian syariah dan perundangan bersama dengan Cik Muhammad Nur Omar, Fellow di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Cerita tentang undang-undang dan Mahkamah Syariah ketika darurat. Dan kali ini kita akan bersama seseorang di hujung talian insya-Allah untuk sama-sama mengupaskan tajuk ini dan berkongsi ilmu insya-Allah bersama dengan kita. Kita ada di talian saat ini untuk perkongsiannya. Alhamdulillah kita berada di talian sekarang ni bersama dengan kita Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Institute International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Doktor kerana sudi untuk bersama dengan Syariah dan Perundangan pagi ini. Dan saya bersama dengan Cik Muhammad Omar ini membincangkan tentang undang-undang dan Mahkamah Syariah ketika darurat. Mungkin juga nak minta pandangan daripada Doktor sendiri. Apakah sebenarnya proses ataupun rasionalisasi pindaan RUU 355 ini, Doktor? Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi kita bila bercakap RUU 355 ni benda ni dah berlarutan beberapa tahun. Cuma dia dibangkitkan semula. Jadi apa yang kita tengok di sini adalah kalau kita melihat kepada kerajaan ataupun komponen kerajaan Perikatan Nasional yang ada hari ini, di antaranya ada komponennya daripada PAS. Dan PAS ini dia di antara pokok utama perbincangan di sini lah YB Datuk Seri Haji Hadi Awang lah yang merupakan orang yang membawa usul ni, iaitu RUU 355 di Parlimen. Jadi kalau kita melihat kepada kupasan terhadap apa yang dibincangkan terhadap RUU 355 ini, dibangkitkan juga, kalau tak silap saya dalam pengamatan saya, dibangkitkan oleh YB Datuk Hassan Bahrom daripada tampil pada 22 Julai tahun lalu berkenaan apakah rentetan ataupun perkembangan tentang RUU 355 ini. Dalam menjawab isu tersebut, dijawab oleh YB Datuk YB Ahmad Marzuk Syari, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Ahli Agama. Dia memaklumkan bahawa kerajaan memerlukan masa kerana kita nak meneliti keseluruhan peruntukan RUU tersebut supaya tidak bercanggah dengan penerbangan persekutuan. Dan isu ini bangkit lagi dalam saya ingat dalam seminggu ni di mana Timbalan Menteri ini ada menyebut bahawa RUU 355 ni dibangkan juga untuk nak menambahkan hukuman ke atas LGBT. Jadi inilah yang menjadi persoalan bagi masyarakat awam. Apakah isi parti yang terdapat dalam RUU 355 ni? Jadi kalau bolehlah saya kalau boleh saya nak cerita sikit tentang kalau kita nak imbau kembalilah RUU 355 ni lah. Sebab ceritanya agak panjang. Sebab dia semua bermula pada tahun 65 apabila cadangan meminda tahun 2016 apabila cadangan meminda Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah. Malah 65 pindaan 1984 ataupun kita panggil Akta 355 telah diusulkan oleh YB Datuk Seri Haji Hadi Awang di persidangan Dewan Rakyat pada 26 Mei 2016. Pada masa itu dia hanya mencadangkan hukuman mengikut hukum syarak kecuali hukuman mati. Jadi tidak detailkan apa dia punya hukuman, bentuk-bentuk hukuman. Kemudian ditangguhkan ke Dewan Rakyat berikutnya. Jadi pada 24 November 2017, pada 24 November 2016 pada tahun tersebut, YB Marang mengemukakan pindaan kepada usul pertama yang dibuat pada 26 Mei pada tahun tersebut yang mencadangkan hukuman denda RM100,000, penjara 30 tahun dan sebat 1 kali. Dan selepas dia buat pindaan usul itu ditangguhkan. Pada tahun berikutnya pada 6 Mei, usul itu dicadangkan semula dengan lebih mendalam oleh YB Marang dan diperjelaskan oleh YB Kota Baru iaitu Datuk Haji Syafiuddin Hasan. Tapi tidak dibahaskan. Pada Dewan Rakyat menangguhkan lagi usul ini untuk dibahaskan ke persidangan berikutnya. Jadi sehingga hari ini, kalau kita lihat RUU 355 ini masih belum dibahaskan. Hanya ada usul sahaja. Jadi pandangan terhadap pindaan usul ni kalau kita boleh tengoklah kalau dari sudut hakikatnya ialah dia sebenarnya nak membolehkan jika kesalahan jenayah Islam dilaksanakan menurut undang-undang syariah, iaitu sebatan syar'i
mengikut kadar hukuman sebatan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Kalau kita melihat kepada putukan enakmen jenayah negeri yang ada sekarang ni, umpamanya ada kesalahan terhadap persetubuhan luar nikah ataupun dipanggil sebagai zina, tapi hukumannya adalah bergantung kepada apa yang ada pada akta mahkamah syariah bidang kuasa jenayah nomor 84 yang diberi. Dia punya dia punya detail hukuman itu saya akan maklumkan selepas ini. Jadi dalam pandangan ini ialah nak meningkatkan supaya kalau berlaku zina maka hukumannya adalah 100 kali sebatan menurut tata cara jenayah syariah. Penting di sini menurut tata cara jenayah syariah, bukan maknanya mengikut tata cara sivil. Kemudian melakukan hukuman terhadap kesalahan qazaf, iaitu menuduh kesalahan zina, menuduh orang lain melakukan zina, yang mana hukumannya menurut Undang-Undang Syariah 80 sebatan menurut tata cara jenayah syariah juga. Kemudian minuman yang memabukkan, yang hukumannya juga adalah menurut Undang-Undang Syariah itu 40 kali sebatan menurut tata cara jenayah syariah, sehingga 80 kali sebatan sebagaimana perbezaan terdapat dalam mazhab Islam. Jadi setelah final usul ini dibuat pada 24 November 2016, saya difahamkan kerajaan telah membuat kenyataan bahawa usul ini akan diambil alih seterusnya oleh kerajaan. Sama ada usul ini akan dibahaskan pada persidangan dewan yang akan datang atau tidak, dia semua bergantung kepada persiapan teliti oleh pihak-pihak terlibat. Jadi sekarang ni orang semua akan setuju kepada yang pembawa usul sebab dia sudah berada dalam kerajaan. Dia, walaupun dia pada masa itu adalah usul bukan daripada pihak kerajaan. Semestinya perkara yang berkaitan dengan hak ehwal Islam ni, kalau kita tengok pada pengamatan saya, ia mestilah dipersembahkan pada majlis raja-raja. Jadi kerana itu, walaupun ada orang berkata pada pindaan tahun 84 dan 89 di bawah Seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah ini tidak dibawa untuk mendapatkan perkenan raja-raja, tapi ada perbincangan selepas RU35 ini diusulkan di Parlimen, ada pandangan mengatakan eloklah benda ini dibawa ke majlis raja-raja supaya sebab bidang kuasa ini adalah bidang kuasa sultan, supaya mereka dapat menghalusi dan buat ketetapan. Maka kalau kita melihat pada peristiwa tahun 84 dan 89 pindaan terhadap Seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah ini, tidak ada apa-apa. Kalau saya kata ada bantahan dan sebagainya, cuma ada satu bantahan yang ada dalam rekod yang dibuat pada masa itu ialah oleh YB Pekalan Sepa, dan dia berjalan dengan sempurna dan pindaan itu dibuat mengikut proses yang biasa di Parlimen. Itu ya. Dan bila tadi doktor sebut tu, saya ni pendapat ni hanya apa yang saya dengar dan menurut daripada apa yang saya faham tadi doktor, maksudnya dia hanya melibatkan bidang kuasa mahkamah syariah saja dan tak melibatkan mahkamah sivil. Nak tahu juga ini adalah bidang kuasa jenayah. Bidang kuasa jenayah yang diberi kepada mahkamah syariah. Dan nak tahu jugalah doktor, apa implikasi klausa pindaan tersebut? Satu, kepada kedudukan bidang kuasa mahkamah lah. Keduanya untuk masyarakat yang bukan Islam, dan nak tahu juga implikasi klausa ni terhadap hak asasi dan juga ideologi, doktor. Okey, jadi saya perlu mengambil masa sedikit sebab soalan kedua ni ada tiga dia punya rangkaian dan saya memerlukan sedikit masa untuk menjawab. Kalau kita melihat kepada kedudukan mahkamah syariah itulah, kalau kita melihat kepada apa yang ada pada hari ini, bidang kuasa jenayah mahkamah syariah hanyalah seperti mana diperuntukkan dalam Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah tahun 84, iaitu RM5,000 sahaja, didenda RM5,000 sahaja, ataupun hukuman penjara 3 tahun ataupun 6 kali sebatan. Dan 6 kali sebatan ini pun mengikut sebatan syariah seperti mana bidang kuasa yang telah diberi. Maknanya tidak ada hukuman bunuh. Jadi di sinilah kadang-kadang kita melihat bahawa orang menganggap bahawa bila diadakan RU355 ni akan ada hukuman bunuh, ada hukuman rejam, ada hukuman potong tangan dan sebagainya. Jadi apa yang dicadangkan dengan pindaan Seksyen 2 Akta 355 ini, sesuatu hukuman yang akan dikenakan ke atas orang Islam di bawah bidang kuasa jenayah syariah di bawah RU355 ini ialah yang pertama, penjara selama tidak lebih 30 tahun, maksimum dia 30 tahun. Sekarang ni hanya 3 tahun, atau denda tidak melebihi RM100,000, sekarang hanya RM5,000,
atau sebatang 100 kali selaras dengan tata cara jenayah. Sekarang ni hanya sebatang 6 kali. Walaupun kita melihat dia punya pindaan ini, dia punya bentuk hukuman tu agak terlalu banyak, tinggi lah kalau nak bandingkan dengan sekarang. Kalau dulu denda 5,000, kalau sekarang denda 5,000, akan datang 30,000. Kalau dulu penjara 3 tahun, sekarang ni kalau diluluskan dia melebihi tidak boleh melebihi 30 tahun. Kalau dulu ataupun sekarang dipanggil sebagai denda tidak melebihi 5,000, akan datang dia akan menjadi sampai 100,000. Kalau sekarang dia hukuman sebat tak lebih daripada 6 kali, akan datang dia akan sampai kepada 100 kali. Jadi orang pun akan tanya, tak khaskah, bukan tinggi sangatkah hukuman tersebut? Jadi apa yang saya boleh katakan di sini ialah, kalau kita melihatlah pada proses selama mana Mahkamah Syariah ini telah wujud. Mahkamah Syariah ini wujud sebelum lagi merdeka. Jadi selepas merdeka, telah dipegang mas ini, dan kita pada masa itu, pada awalnya tidak ada satu clause ataupun peruntukan undang-undang yang jelas dibuat di Parlimen sebagai apakah bidang kuasa jenayah yang diberi. Maka dimasukkan pada tahun 65 atau Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah itu memperuntukkan bidang kuasa jenayah. Pada masa itu denda tidak lebih RM1,000 saja dan penjara tidak lebih 6 bulan. Kemudian barulah dibuat pindaan tahun 84 seperti mana yang sebut sebentar tadi, maka ada denda tidak lebih RM5,000, penjara tidak lebih 3 tahun dan sebatan tidak lebih daripada 6 kali. Pada tahun 89 dibuat pindaan untuk memasukkan pemakaian bidang kuasa ini di Sabah dan Sarawak. Jadi kalau kita melihat berlaku beberapa perbincangan akademik termasuk seminar, konferensi, IKIM sendiri pun saya ingat daripada zaman saya ini cerita dah hampir 30 tahun sebab saya ingat pada tahun depan pun IKIM akan menyambut 30 tahun pertumbuhannya. Jadi kalau benda ni dibincangkan dalam seminar-seminar, saya ingat pada masa tu Allahyarham Prof. Ahmad ada dan masa tu Datuk Munir ada di IKIM, selalu dibincangkan, diwasanakan, dibincangkan. Dan apa yang dicadangkan adalah bagaimana kita sudah sampai masanya Mahkamah Syariah ini bidang kuasanya itu dinaikkan, terutama sekali dalam bidang kuasa jenayah. Kalau kita lihat sekarang ni, bidang kuasa Mahkamah Syariah ni kalau kita tengok sekarang ni lebih rendah dengan Mahkamah Magistrat. Mahkamah Magistrat ni dia ada bidang kuasanya boleh penjara 5 tahun, denda RM10,000 dan 12 kali sebatan. Jadi kita hari ni kalau kita kata cukuplah apa yang ada pada Mahkamah Syariah. Jadi kita nampak Mahkamah Syariah tu lebih, kalau orang tahu panggil lah, makna rendah sangat lah. Dengan Mahkamah Magistrat pun kita lebih rendah. Jadi kita perlu melihat kepada bagaimana kita nak memberi kuasa, terutama sekali bidang kuasa jenayah yang lebih kepada Mahkamah Syariah. Kemudian timbul persoalan apakah RU 355 ni bercanggah dengan peruntukan dan perlembagaan persekutuan. Jadi kalau kita melihat kepada perlembagaan itu sendiri kan, kita melihat bahawa perlembagaan itu memperuntukkan bidang kuasa jenayah Islam yang begitu terhad dan hanya ada dalam 6 kategori. Yang pertama sekali kesalahan matrimoni, iaitu seperti mengenai isteri dan tidak taat kepada suami. Kesalahan berhubung seks seperti zina, halwat, sumbang dan melacur. Kesalahan berhubung minuman keras seperti menjual dan membeli arak. Kesalahan berhubung dengan aspek kerohanian sebagai seorang Islam seperti gagal melakukan solat Jumaat bagi lelaki. Ini sekarang ni PKP ni jadi mungkin benda ni tak terpakai lah. Tapi ada berlaku lah sebelum ni keengganan membayar zakat dan fitrah dan tidak menghormati bulan Ramadan dengan tidak berpuasa. Jadi saya tak ada masa untuk nak bincang lebih detail lah setiap kesalahan yang diperuntukkan ya. Kesalahan berhubung pertukaran agama seperti tidak melaporkan dan mendaftar masuk ataupun keluar daripada agama Islam dan pelbagai kesalahan lain yang tidak termasuk dalam kategori biasa. Jadi kalau kita melihat kesalahan-kesalahan jenayah umum seperti mencuri, merompak, merogoh, membunuh, peruntukan ini semua dah ada dalam kanun kejaksaan dan bidang kuasa itu dianugerahkan kepada Mahkamah Sivil. Dan kesalahan-kesalahan ini telah disenaraikan di bawah jadual ke-9 senarai 1/9. Dengan lain perkataan, Mahkamah Syariah walaupun ada pindaan nanti pada RU 355 ini katalah diluluskan, dia tidak boleh mengambil bidang kuasa ini. Maksud di sini
Mahkamah Syariah tidak boleh menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap pencuri. Mahkamah Syariah tidak boleh menghukum terhadap orang merompak. Mahkamah Syariah tidak boleh menghukum terhadap orang merogol. Mahkamah Syariah tidak boleh menghukum terhadap orang membunuh. Sebab ini bukan bidang kuasa yang diberi kepada mahkamah syariah. Ini saya ingat orang awam kena faham bila kita sebut RU 355 ni, dia bukan undang-undang hudud, dia adalah sebahagian daripada undang-undang jenayah syariah yang ada dalam Islam. Kerana itu kalau kita melihat dalam konteks hari ini Dewan Undangan Negeri dia tak boleh nak buat undang-undang yang tersenar di bawah persekutuan kecuali ada dalam penilaian bersama. Kalau kita melihat ada pertikaian yang berlaku, umpamanya kesalahan terhadap liwat ataupun bahasa ini sebagai sodomi, ada dalam enakmen jenayah syariah negeri-negeri, ada dalam kanun kesedaran. Jadi yang mana terpakai dalam keputusan Sukma yang pernah diputuskan di mahkamah tertinggi, mahkamah keputusan, kedua-dua ini boleh terpakai ke atas orang Islam. Jadi kalau berlaku ke atas orang bukan Islam, kes liwat itu akan dibawa ke mahkamah sivil di bawah kanun kesedaran. Kalau ianya berlaku kepada orang Islam, dia boleh dibawa ke mahkamah sivil melalui kanun kesedaran ataupun ke mahkamah syariah melalui enakmen jenayah syariah negeri-negeri. Cuma di sini kalau kita melihat, kalau salah satu telah dibawa, maknanya kalau telah dibawa ke kes itu ke mahkamah sivil, maka tak boleh dibawa ke mahkamah syariah sebab ini adalah double jeopardy yang akan membawa kepada isu sebagai akan membawa kepada menjatuhkan kesalahan yang sama dalam dua mahkamah. Maka seseorang itu tidak boleh dijatuhkan oleh dua mahkamah dalam satu kesalahan yang sama. Jadi dia kena, mana siapa yang akan dibawa itu bergantung kepada siapa pendakwa pada masa itu. Cuma hukuman, kalau kita lihat hari ini, kanun kesedaran hukumannya lebih berat daripada peruntukan yang ada pada enakmen jenayah syariah negeri sekarang. Jadi dalam RU 355 ni, cadangan untuk meningkatkan hukuman jenayah syariah tak boleh terkeluar daripada peruntukan dalam penerbangan persekutuan. Jadi kalau kita melihat sebahagian kesalahan yang terletak di bawah hukuman hudud dan kisah sudah ada dalam kanun kesedaran. Seperti saya sebut tadi, seperti membunuh, mencuri dan mencederakan tubuh badan. Mahkamah syariah tak diberikan bidang kuasa ini untuk menjatuhkan hukuman bunuh, potong tangan pencuri dan menghukum pesalah yang mencederakan tubuh badan orang lain, kerana ini hanyalah terletak di bawah bidang kuasa mahkamah sivil. Walaupun dalam undang-undang jenayah syariah kalau kita tengok, dia di bawah kisah. Tapi ini kita dalam mahkamah syariah ini, kisah itu tidak diberi bidang kuasa. Kisah ini sebenarnya diberi dalam bidang kuasa mahkamah sivil. Dalam kesalahan hudud seperti zina, bagi orang yang muhsan, iaitu orang yang sudah berkahwin, dihukum dengan hukuman rejam sehingga mati. Mahkamah syariah tak boleh melaksanakan hukuman ini kerana ia telah mengambil bidang kuasa mahkamah sivil. Jadi kalau kita melihat, kalau RU 355 ini berjalan ataupun diteruskan, sama ada seseorang itu muhsan, dia sudah berkahwin, ataupun dia tidak berkahwin, kalau dia melakukan zina, hukuman yang akan dikenakan hanyalah 100 kali sebatan. Walaupun sepatutnya ada perbezaan kalau kita melihat dalam perbincangan kitab-kitab fiqh. Dalam konteks undang-undang jenayah Islam yang sedang terpakai di Malaysia, kebanyakan kesalahan hudud bagi pandangan saya sudah termaktub dalam undang-undang jenayah syariah di negeri-negeri. Cuma hukuman yang dikenakan adalah bersifat takdir dalam bidang kuasa yang diberikan oleh undang-undang yang ada hari ini. Dan walaupun begitu, dari segi beban pembuktian, ia pakai kriteria seperti mana dalam undang-undang hudud. Jadi apa yang saya boleh katakan bahawa melihat kepada kangan, keadaan semasa, mengambil kira latar belakang masyarakat, politik semasa, kemajemukan masyarakat, saya ingat prioriti yang tak diutamakan ialah hanya undang-undang jenayah syariah yang boleh dilaksanakan ke atas orang Islam sahaja dapat dilakukan dengan adanya pindaan tersebut. Bagi saya, bagi memungkinkan RU 355 ini menjadi kenyataan, perlu ada pindaan perlembagaan dan ada juga perlu buat pindaan undang-undang yang sedia ada seperti dalam kanun kesesaan dan undang-undang jenayah syariah supaya negeri-negeri dapat memperhalusi peruntukan yang ada supaya ia dapat dikuatkuasakan. Jadi itu dalam aspek bidang kuasa mahkamah syariah. Bagi
persoalan seterusnya, apakah implikasi klausul tersebut terhadap masyarakat bukan Islam. Jadi kalau kita melihat, sepatutnya undang-undang Islam ni, kalau kita melihat, bila ajaran Islam ni sebenarnya dia bukan untuk orang Islam. Jadi pasal itu kita bila sebut undang-undang Islam ni, ia adalah untuk semua orang. Tak kira dia tu Islam tak Islam. Tapi oleh kerana kita mempunyai masalah dalam undang-undang itu dan perlembagaan, Mahkamah Syariah ini hanya diberi kuasanya kepada orang Islam sahaja, maka implikasi RU 355 ini ke atas orang bukan Islam, kita saya rasa ada dia punya signifikan dia, kerana orang bukan Islam takut bila disebut RU 355 sama ada mereka akan dikena. Tapi saya nak sedikitlah pencerahan, kalau kita nak tengok implikasi terhadap orang Islam itu sendiri pun, kalau kita melihat pada undang-undang sivil hari ini, apabila dikenakan hukuman sebat contohnya, dia membezakan antara jantina lelaki dan wanita. Dalam undang-undang kita yang terpakai hari ini di Mahkamah Sivil, seseorang wanita dan kanak-kanak tidak boleh dihukum dengan hukuman sebatan. Hanya lelaki. Itu pun dia ada dia punya had umur dia. Jadi kalau kita melihat kepada undang-undang Islam, termasuk dalam RU 355 ni, dia tidak membezakan antara lelaki dan wanita. Jadi lelaki dan wanita sama-sama akan dikenakan hukuman kalau dia melakukan kesalahan. Umpamanya sebatan dikenakan ke atas wanita di Mahkamah Syariah. Tapi kalau di Mahkamah Sivil, wanita dikecualikan daripada sebatan. Jadi maka timbullah isu, maknanya macam mana wanita pula di Mahkamah Syariah akan disebat, di Mahkamah Sivil tidak. Jadi kita perlu melihat kepada detail ya, tata cara pelaksanaan hukuman tersebut. Apakah sebatan syariah ni sama dengan sebatan sivil? Kalau kita melihat sebatan syariah ni, dia tidak menyakitkan fizikal, tapi dia menitik beratkan kepada pengajaran dan keinsafan. Tapi sebatan mahkamah sivil, dia memang begitu menyeksakan dan begitu sakit kerana sampai berdarah lah kalau kita melihat dalam aspek hukuman tersebut lah. Jadi kalau kita melihat kepada perbincangan sama ada masyarakat bukan Islam akan juga terkena kepada bidang kuasa tersebut, maka seperti mana yang saya sebut sebelum ni, dalam konteks perlembagaan, orang bukan Islam tidak boleh dikenakan hukuman di bawah RU 355 kalau ianya diluluskan, kerana dia tidak termasuk di bawah bidang kuasa tersebut. Umpamanya ada orang mempertikaikan, macam mana keadaannya lah? Jadi kalau satu pasangan itu ditangkap melakukan zina, seorang Islam, seorang bukan Islam, maka yang Islam sahajalah yang akan dibawa muka pengadilan, akan dihukum. Yang bukan Islam tak boleh bawa sebab dia tak takluk kepada Mahkamah Syariah. Kemudian nak bawa dia ke Mahkamah Sivil, kesalahan zina iaitu melakukan persetubuhan dengan sukarela atas 16 tahun, itu tidak melakukan kesalahan sebab dari aspek kanun kesetaraan, kalau seseorang itu melakukan persetubuhan sukarela, dia 16 tahun ke bawah, dia dianggap melakukan gogol. Tapi kalau dia 16 tahun ke atas, dia tidak dikenakan apa-apa hukuman. Kecuali bagi orang Islam, dia boleh dibawa ke mahkamah. Jadi ada orang menyatakan bahawa ini ada diskriminasi. Yang Islam dihukum, yang bukan Islam tak dihukum. Jadi kita tak boleh nak lari daripada isu ni apabila sebuah negara, dan banyak negara di dunia ni kita ada plural, apa dipanggil undang-undang plural, makna adanya undang-undang sivil, adanya undang Islam, dan setengah tempat macam di Sabah Sarawak ada undang-undang adat. Jadi kita tak boleh nak hilangkan perkara ini kecuali kita melaksanakan satu reformasi undang-undang, iaitu melaksanakan hukuman tersebut di bawah kanun kesetaraan. Sebagai contohnya, kita boleh meminda kanun kesetaraan dengan memasukkan kesalahan zina itu. Tak kira dia Islam tak Islam. Sebab kanun kesetaraan ini terpakai kepada orang Islam dan bukan Islam. Maka bolehlah dijatuhkan hukuman ke atas pasangan yang bukan Islam. Tapi pada hari ini, sehingga hari ini, hukuman tersebut di dalam kanun kesetaraan tidak menjadi kesahan bagi melakukan kesalahan zina. Hanya orang Islam kalau melakukan zina, maka dia akan dibawa di bawah Mahkamah Syariah. Okey.
Isu seterusnya adalah tentang hak asasi ya, terhadap implikasi daripada RU 355 dan apakah ideologi yang timbul lah. Jadi apabila kita membincangkan tentang bidang kuasa mahkamah syariah nak dipertingkatkan, orang semua akan bangun, terutama sekali NGO maupun di Malaysia maupun di antarabangsa maupun pihak-pihak pemerhati antarabangsa, dia akan bangkitkan tentang apakah wujudnya hak asasi seseorang itu apabila dilaksanakan hukuman tersebut. Jadi dalam hal ini, kalau kita melihat kepada perlembagaan persekutuan, terdapat kurang-kurangnya 5 perkara yang membentukkan hak asasi seseorang. Kalau kita tengok perkara 5.1 berkenaan dengan kebebasan diri. Perkara 8.1 kesamarataan di sisi undang-undang. Perkara 8.2 diskriminasi, makna tidak boleh ada diskriminasi atas apa sahaja dari aspek agama, aspek jantina dan lain-lain. Perkara 92 kebebasan bergerak dan perkara 10.1a kebebasan bercakap dan memberi pendapat. Oleh kerana perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia, maka semua undang-undang termasuk undang-undang Islam yang dibuat sama ada di Parlimen untuk wilayah persekutuan dan Dewan Undangan Negeri untuk negeri-negeri mestilah tidak bercanggah dengan perlembagaan. Ini diperuntukkan di bawah perkara 4.1 perlembagaan persekutuan. Jadi ada timbul dalam sangat seminggu ini apabila Timbalan Menteri mencadangkan bahawa akan dimasukkan, dipertingkatkan hukuman di bawah RU 35 bagi golongan LGBT ini. Jadi mungkin saya boleh bincang sedikit tentang apakah rentetan daripada pandangan tersebut. Boleh Doktor, boleh saya kata. Bagi setengah-setengah kelompok seperti golongan transgender, sebenarnya hak mereka sebagai manusia tidak terjejas. Malah dijami dalam perkara 8. Jadi mereka boleh menggunakan perkara 8 perlembagaan persekutuan untuk makna dia adalah sama rata dari situ undang-undang tanpa mengira agama, bangsa, keturunan, tempat lahir ataupun jantina. Jadi isu jantina ni yang menjadi persoalan. Jadi oleh kerana perbincangan hari ini